ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberi kepada kita taufik untuk berada pada malam ini bagi meneruskan daripada kitab Al-Fathul Mu'in, mana kita sampai pada muka yang ke-273 dah. Wayas butu. Tak baca lagi wayas butu. Ya. Pada perbincangan tentang qisas kepada penjenayah ni. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yathbutul qawadu lil warathati al-'asabati wa dhawil furudi bihasabi irfihim al-mala walau ma'a bu'dil qarabati kadhi rahimin in warrathnahu aw ma'a adamiha ka ahadiz zawjaini wal mu'tiqi wa asabati. Katanya qawat ni qisas tertetapkan sebagai hak para ahli waris asabah, zawil furud dan zawil furud, menurut besar kecil pewarisan harta oleh mereka. Sekalipun ahli waris pada hubungan kerabat yang jauh, misalnya zawil arham, jika kita tentukan dirinya selaku ahli waris, atau sekalipun tiada hubungan kerabat, misalnya salah satu suami isteri mu'tiq, asabahnya si mu'tiq. Sekarang ni cerita sebelum ini berkaitan dengan aqilah. Aqilah ni siapa? Iaitu orang yang bersama-sama membayar diat bagi pihak penjenayah. Penjenayah melakukan jenayah, bunuh, contohlah maka kalau tidak diambil qisas, beralih pada diat. Siapa yang bayar diat? Andai kata berlaku pembunuhan bukan dengan sengaja, sama ada tersalah ataupun syibhul abdi, seperti sengaja, maka menanggungnya oleh asabah yang dipanggil sebagai aqilah. Ni pihak lelaki aja. Sekarang ni kalau mangsa yang mati tadi, siapa yang berhak menuntut qisas? Pihak yang menuntut qisas tu nak buat pilihan, nak qisas ke nak diat. Tu dia kata wayas butul qawadu lil warathah, dan sabitlah qawad, iaitu qisas itu bagi ahli waris al-asabati wa dhawil furud, asabah ataupun dhawil furud, ataupun yang makan secara fardu. Asabah ni yang makan secara hak lebih. Hak lebih tu ni makan tadi asabah. Kalau dhawil furud ni ahli fardu, yang makan fardu ni yang ketetapan bahagian sakanya telah tetap dah.
Jadi dalam proses pembagian saka, maknanya didahulukan ashabul furud dulu. Lepas itulah baki tu akan dapat kepada asabah. Dalam masalah nak menutup, semua tu berhak untuk menutup. Ahli-ahli waris sekaliannya, sama ada asabah ataupun zawil furud, bihasabi irthihim al-mala, berdasarkan kadar mereka mendapatkan harta pusaka. Okay. Jadi maknanya hak mereka berdasarkan bahagian mereka daripada pusaka. Maknanya kalau ada bahagian, maka mereka ni berhak akan tuntut untuk kisahkan penjenayah. Walau ma'abu'dil qarabati, walaupun dengan jauhnya hubungan kerabat. Walaupun dengan jauhnya hubungan kerabat. Jauh hubungan kerabat tapi dia boleh juga harta saka, contoh sepupu. No. Maka jawapannya dapat jugalah. Ada hak untuk tuntut kisos. Kadhi rahimin, seperti zi rahimin yang ada hubungan rahim. Contohnya tidak ada hak lain, ada hubungan rahim saja contohnya. Contohnya anak bagi mak. Tak, anak bagi mak. Maka dia berhak kalau tidak ada kaum kerabat yang lain. In warrathnahu, kalau kita andaikan dia dapat saku, kalau dia mempersakai harta. Contoh anak adik-beradik seibu, adik-beradik seibu boleh juga. Ada adik-beradik seibu. Au ma'a adamiha, atau berserta dengan ketiadaan qarabah. Kaum kerabat tak ada. Siapa lagi yang berhak untuk kisos? Ada boleh lagi. Ka ahadiz zaujaini, seperti salah seorang suami isteri. Suami dia meninggal, isteri berhak menuntut kisos. Kaum kerabat tak ada. Isterinya dibunuh, suami berhak untuk tuntut kisos. Wal mu'tiqi wa asabatihi. Kalau tidak ada langsung dah ahli keluarga daripada kaum kerabat tak ada, suami isteri pun tak ada, maka mu'tiq dia. Mu'tiq ni makna tuan hak pernah merdekakan dia. Tuan yang pernah memerdekakannya, mu'tiq. Okey. Sini dia kata mu'tiq. Tuan yang pernah memerdekakan dia. Dia dulu jadi hamba orang, sekarang merdeka dah. Maka tuan tadi berhak untuk tuntut kisos. Wa asabatihi, dan asabah kepada mu'tiq. Sama juga dalam saka pun itu jugalah. Sebelum pergi kepada Baitul Mal, maknanya kalau ada maula, ada tuan kepada hamba tu mari berdagang daripada jauh, daripada negeri contohnya Venezuela, mari ke Malaysia, bawa diri masuk Islam. Masuk Islam, contoh kalau dia dulu hamba, kalau dia hamba lah, dia hamba, tuan dia ada hamba Venezuela. Lepas tu tuan dia merdekakan dia. Dia tak ada nikah pun tidak, tapi orang kaya, kaum kerabat tak tahu mana dah. Tak tahu mana dah. Maka yang akan dapat saka dia ialah mu'tiq dia. Yang memerdekakan dia, tuan, bekas tuan dia. Ataupun tak ada tuan ni, asabah pada tuan dia. Habis. Tambihun, ini satu peringatan. Yuhbasul jani ila kamalis sabiyyi minal warathati bil bulughi wa huduril ghaibi au idnihi fala yukhalla bi kafilin li'annahu qad yahrabu fayafuta al-haqqu, li'annahu qad yahrabu fayafutul haqqu. Pelaku jenayah wajib ditahan sampai dengan anak kecil pewaris yang berhak memiliki fawad menjadi balik, dan ahli waris yang tengah tidak ada sampai kembali orangnya atau sampai perizinannya. Maka pelaku jenayah tidak boleh dilepaskan dengan jaminan seorang kafil, seorang penjamin, kerana terkadang melarikan diri dan hilanglah haknya. Nak buat guna ni?
penjenayah ni dia memang sabit dah. Sabit dah keputusan dia melakukan jenayah dengan sengaja bunuh. Jadi qadhi jatuh hukum dah. Maka bila nak tentukan nak dapat apa, nak suruh bunuh qisas ke ataupun dia, siapa yang berhak tentu? Ahli keluarga, waris. Tapi waris ni kecil lagi. Anak kepada si mati ni kecil. Bila kecil, dak balik, tak boleh nak beri keputusan. Jadi nak apa mana? Kena tahan penjenayah tu dalam penjara sampai anak ni besar. Untuk dia tentukan keputusan. Makna tahan dulu lah. Makna adalah masa penjenayah tu nak taubat ke, nak buat amal soleh, betul kat alik dia ke. Boleh jadi anak dia besar, bila dah dia besar, dia reti, dia pun tahu dah, ayah tak ada dah. Jadi daripada hukuman asalnya nak qisas, boleh bertukar jadi dia. Jadi nak beri keputusan tak boleh sebab ahli waris ada di kalangan ahli waris yang bukan mukallaf, iaitu anak kecil tadi. Tu dia kata yuhbasul jani, dan ditahan, dipenjarakan penjenayah ila kamalis sabi minal warathati bil bulugh, sehinggalah sempurnanya kanak-kanak daripada ahli waris sempurna dengan balik. Kalau dia masa kanak-kanak, dia tak boleh nak beri keputusan. Ayah dia kena bunuh dia orang. Nak berhak adik-beradik hak lain nak kisah belaka. Dia tak boleh beri keputusan. Jadi kena tunggu penjarakan orang tadi sehingga kanak-kanak ini balik. Wa huduril ghaib, ay wa yuhbasu jani ila huduril ghaib. Andai kata ahli waris tak ada di tempat tu, ahli waris sedang bekerja jauh contohnya, kerja jauh, merantau di tempat orang, baliknya tahun depan contohnya, maka penjenayah melakukan jenayah kepada anak beranak dia, ahli waris dia. Jadi tidak boleh diputuskan untuk qisas ataupun hak lainnya. Kalau ada seorang kata nak dia, tersalah dia. Ni kata kalau semua kisah, seorang bukan mukallaf. Jadi bila seorang bukan mukallaf, maka dia ada hak untuk tutup kisah juga. Sebab orang lain nak kisah belaka. Katakanlah waris yang terlibat 10 orang. Anda kata 10 orang, salah seorang buat balik kata nak dia, memang tak boleh kisah lah. Kena beralih kepada dia. Dia syarat nak kisah, kena semua bersetuju untuk kisah balik, untuk bunuh balas. Jadi dalam amal-amal ni 9 orang semua balik belaka dah. 9 kata nak kisah, tinggal seorang je duduk kanak-kanak. Maka kena tunggu kanak-kanak ni sampai balik. Lama-lama lah. Lama-lama. Jangan orang lain kata mu cepat sikit balik. Dia paksa budak tu balik. Tunggu lah. Tunggu sampai dia balik dengan cara biasa. Maka lepas dia balik baru dia beri keputusan. Kalau setuju kisah. Tak. Tiba-tiba tak setuju. Abang-abang ni tiba-tiba nak kisah, tiba-tiba adik dia balik tak mau kisah. Nak dia saja. Saja je tunggu kata, tapi tak saja juga. Dia tetap ada apa yang perlu dibayar. Jadi apa nama ni, hak dia, sebab dia ada hak bagi si mati mangsa tersebut. Dan kena tunggu sehingga huduril ghaibi, ada orang yang tidak ada di tempat itu kalau dia ahli waris, au iznihi, atau izin dia. Dia tak ada situ tapi dia berizin buat surat. Saya bersetuju untuk tutup kisah bagi almarhum. Tak apa, boleh. Okey. Tiba-tiba penjenayah ini tak boleh penjara. Dia nak ganti orang ataupun nak buat jaminan. Sekarang kan kalau penjenayah patut masuk penjara kan, dia boleh ikat jamin kan. Boleh ikat jamin bayar untuk apa? Untuk dia tidak dipenjarakan. Tapi tak dikira lepas lagi. Tak kira lepas lagi, tapi tidak dipenjarakan dalam proses tu contohnya. Jadi adakah boleh dalam masalah ni? Fala yukhalla. Maka tidak dibiarkan,
tidak dilepaskan bikafilin, dengan penjamin. Kafil ni penjamin badan. Kafil ni dalam mazhab Syafi'i dia ada beza lah, kafil dengan dhamin. Tengah daripada apa nama ni, istilah dia menyamakan kan. Kafil ni jamin badan, jamin untuk hadirkan orang tu. Jamin badan maknanya jamin untuk hadirkan orang. Dalam bab kafalah. Kalau dhaman ni jamin pada bayaran ataupun barang, jamin pada bawa penjenayah dipanggil dalam bab kafalah. Maka dia kata, saya tak boleh ni, tapi tak apalah, saya ada penjamin saya. Maknanya penjamin saya, kafir saya, pastikan saya akan hadir ketika tuntutan nak dibuat qisas. Dia akan pastikan saya mari, saya hadir dengan tubuh badan saya untuk dibuat pelaksanaan qisas. Boleh ke tak? La, fala yukhalla bikafilin li'annahu qad yahrabu. Kerana boleh jadi penjenayah tak dilari. Boleh jadi lari. Nampak tak? Dia lari. Dalam zaman ni lari, payah nak cari kot lah. Payah nak cari. Sampai sekarang tak jumpa pergi Jolo. Duduk mana Jolo? Duduk bunyi-bunyi. Duduk mana? Maka bila dah lari ni, apa dia dunia senang nak buat macam-macam ni senang. Nak pergi luar negara. Kalau pergi luar negara memang sangat payah. Keluar dari negara je memang payah lalu. Maka qad yahrabu, boleh jadi dia lari. Fayafutul haqqu, maka hilang hak. Bila lari orang yang nak dikenakan qisas, maka tak ada hak. Okey, habis. Wal kalamu fi ghairi qati'it tariq. Ketentuan itu adalah berlaku pada selain pembegal. Pembegal ni cerita ni perbincangan. Kata kena tahan ni, kena tahan makna kena biar dulu. Tahan dulu penjenayah ni sehingga dapat keputusan daripada kanak-kanak tadi ataupun orang yang tak hadir tadi. Ini pada selain masalah qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni orang hok sekat jalan, hok bunuh orang tengah jalan. Perompok jalanan. Ni zaman-zaman dulu adalah zaman dulu. Laluan zaman dulu, laluan jalan sutera, laluan sutera. Mendata daripada China tu, sampailah ke melalui India semua sampai kepada Tanah Arab. Kawasan tu ada. Cerita-cerita banyak cerita. Perompok jalanan. Dia tunggu orang lalu untuk rokok. Daripada contohnya daripada bahagian benua Afrika, Mesir, nak pergi ke Syam semua tu, melalui tempat-tempat untuk pergi haji. Maka ini dipanggil qata'ut tariq. Orang yang memotong jalan orang dengan membuat jenayah, bunuhnya, curinya, rampas harta dan seumpamanya. Hak tu tak termasuk. Hak tu tak boleh tahan tu. Apa kena buat? Amma huwa idza tahattama qatluhu fayaqtuluhul imamu mutlaqan. Adapun pembegal bila mana telah wajib dibunuh, misalnya kerana mengambil harta dan juga membunuh orang yang dibegal, maka imam boleh membunuhnya secara mutlak. Mutlak maksudnya baik pemilik kawat anak kecil atau bukan, ada atau tidak ada. Jadi orang yang sekat orang dalam perjalanan ni bunuh orang lah. Jenayah dia tengok, jenayah berbeza. Jenayah dia berbeza. Kalau dia bunuh orang, maka hukumannya boleh bunuh balik. Dia curi, hukumannya potong kaki dan tangan secara bersilang. Kalau dia sekadar menakutkan orang, tak curi, tak bunuh, maka hukumannya kena buang negeri. Jadi hukuman ini innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Disebut dalam ayat itu perbezaan hukuman itu mengikut jenayah yang dilakukan.
Andai kata dia bunuh orang dan juga dia curi. Kalau bunuh dan curi ni boleh lagi. Lepas bunuh boleh solid. Solid maknanya gantung mayat dia. 3 hari lepas tu tanam. Sebagai pengajaran. Maka kalau dia berjenayah, dia ropok orang tengah jalan tu menyebabkan mati. Siapa yang mati? Orang tu dia ada ahli waris kan? Jadi ahli warisnya ada hak untuk minta kisah. Tapi kerana jenayah dia bukan bunuh saja. Dia perompok jalanan, quta'ut thariq. Maka bila beralih daripada jenayah bunuh semata-mata kepada mengancam keselamatan orang yang lalu lalang, telah berubah daripada hakul fardi, hakul abdi kepada hakullah ataupun al-haq ammah, hak umum. Bila hak umum maknanya ahli waris tak perlu dah persetujuan ahli waris. Kalau imam, ketua kerajaan telah menjatuhkan bahawa si fulan ni memang bunuh dengan sengaja, hukum bunuh, perlu tanya dah ahli waris hak mana keluarga ni mati kena bunuh tu, perlu tanya dah. Awak nak kisah ke dia? Tak ada. Ketika itu apa yang dibuat? Imam tadi boleh bunuh secara mutlak. Tu kata amma huwa idza tahattama qatluhu, jika telah pasti hukumannya bunuh, maka membunuh akannya oleh imam secara mutlak. Tak perlu tanya dah ahli waris. Sebab apa? Berubah daripada hakul al-abd kepada hakullah dah. Dia masuk hak Allah ni hak umum. Kerana dia bukan buat jenayah melibatkan secara peribadi ni, menyebabkan ketenteraman negara, ketenteraman jalan, ketenteraman masyarakat. Ketika itu hukumannya, kalau imam kata bunuh, imam hak untuk bunuh, apa perlu tanya. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wala yastawfil qawada illa wahidun minal warathati aw min ghairihim bitaradin minhum aw min baqihim aw bi qur'atin bainahum idza lam yataradaw. Yang boleh melaksanakan pembalasan secukupnya sebagai pelaksanaan hak qawad hanyalah salah seorang daripada ahli waris dengan kerelaan ahli waris selainnya, atau dengan diundi bila tidak terjadi kerelaan selainnya, atau dilaksanakan oleh seorang selain ahli waris dengan kerelaan daripada segenap ahli waris. Terjemah tu ada dulu ketiang lah, ada terjemahan tu, tapi maknanya sampai tu. Apa kata dia? Wala yastawfil qawada illa wahidun, tidak dapat menyempurnakan kisah kecuali seorang. Jadi hak nak ambil tugas untuk kisah bunuh balas, yang nak bunuh itulah maksudnya, yang nak bunuh balik sebagai balasan kepada bunuh ahli waris di hak mati. Siapa? Seorang. Itulah, si mati meninggalkan anak 5 orang, anak lelaki. Jadi masing-masing berhak ni. Berhak untuk bunuh penjenayah yang bunuh ayah dia. Jadi 5 orang pakat bunuh, tak boleh, tak adil ke tu. Tak boleh 5 orang, seorang kan. Salah seorang mereka yang ambil hak untuk bunuh balas. Dengan cara pacung lah. Atau macam mana dibuat kepada masa tu boleh dibuat, andai kata benda itu tidak melanggar syariat. Jadi seorang saja ambil tugas untuk bunuh balas bagi pihak mangsa, pihak ahli waris dia mati. Tu dia kata illa wahidun minal warathati, daripada ahli waris, au min ghairihim bitarabin, ataupun daripada selain daripada ahli waris dengan keredaan, dengan keredaan mereka. Jadi ahli waris ni mau kata, aku tak boleh nak bunuh orang. Aku tak biasa. Tak biasa pegang pedang-pedang. Darah tengok, pesang tu. Tak boleh. 5 kata tak boleh. Kita cari seorang lah. Kita cari orang. Jadi upah orang lain dengan redha mereka boleh juga. Jadi boleh daripada selain mereka bitaradin, dengan keredaan daripada mereka. Au min baqihim, ataupun daripada baki hak lain. Baki ahli-ahli waris lain. Baki ahli-ahli waris hak lain. Tak ada orang lain pun nak apa dengan izin.
au bi qur'atin bainahum idza lam yataradaw, ataupun dengan cabut undi di antara mereka jika mereka tidak saling redha meredai. Ataupun 5 orang ni kata, aku nak bunuh. Aku nak bunuh bagi pihak yang kita. Hak adik nombor 2 kata, aku nak bunuh juga. Hak 3 kata gitu juga. Balah 5 orang dulu. Balah 5 orang. Jadi nak bunuh belaka tak boleh. Jadi kena cabut undi ya. Lam tali tamblung ataupun tulis nombor akak. Tak. Siapa hak menang, siapa hak keluar undian dia lah yang berhak untuk menjadi wakil untuk bunuh penjenayah. Okey. Walau badara ahadul mustahiqina faqatalahu aliman bi tahrimil mubadarati fala qisas alaihi in kana qabla afwi minhu aw min ghairihi wa illa fa alaihi qisas. Apabila salah seorang daripada para pemilik hak qawat bergegas-gegas membunuh si terkena qawat sedang ia mengetahui keharaman bergegas-gegas. Gegas ni makna bersegera. Maka orang itu tidak bisa dikenakan qisas jika hal itu dilakukan sebelum terjadi ampunan darinya sendiri atau dari pemilik hak qawat selainnya. Kalau setelah terjadi ampunan maka dirinya dikenakan qisas. Gini. Andai kata salah seorang daripada 5 beradik ni lah. Dia kata, daripada tunggu nak cabut undi, nak ni, dia pergi terus lah. Dia pergi pandai-pandai segera. Dia kata dah tahu bunuh, tanpa buat keputusan lagi ni. Dia pun cepat-cepat pergi bunuh. Tanpa arahan dan izin daripada pemerintah. Walau badara ahadul mustahiqin. Kalau bersegera salah seorang daripada orang yang berhak untuk qisas. Faqatalahu. Lalu dia bunuh penjenayah. Aliman bitahrimil mubadarah. Hal keadaan dia tahu bahawa haram dia bersegera buat sebelum keputusan ni buat. Hakim tak jatuh apa lagi. Dia pun tahu dah orang ni bunuh ayah dia. Dia pun pergi cepat-cepat ambil pedang bunuh. Dah dia kena kisah tak sebab bunuh orang? Jawabnya fala qisasa alai. Tidak kena qisas. Qisas tak kena lah. Ta'zir kena. Sebab apa? Sebab dia melanggar tata cara menjatuhkan hukuman. Boleh ta'zir je lah. Ada pun kisah tak boleh nak kisah dia mula. Sebab apa? Sebab orang yang dibunuh tu memang berhak untuk dikisah. Jadi tidak kena kisah in kana qabla afwi minhu. Jika pembunuhan berlaku sebelum kemaafan daripadanya. Dia tak ada maaf, dia pergi buat. Ataupun min ghairihi, ataupun daripada orang lain. Ahli keluarga dia hak lain, tak ada maaf. Makna memang nak hak kisah. Dia pun pergi cepat-cepat buat. Tidak kena kisah lah kepada dia. Wa illa, jika tidak. Bi an kana ba'da afwi minhu aw min ghairihi. Dengan bahawa dia bunuh selepas keampunan. Dia tahu dah. Dia depan mahkamah cakap saya ampun. Lepas tu balik rumah tak sedap. Tak puas hati dia bunuh pula. Ataupun dia tahu dah adik-beradik lain ni tak ampun. Tak ampuh kisah. Tiba-tiba dia pun tak puas hati dia bunuh pula. Dia tahu orang ampun kan. Kalau gitu kena kisah dia. Orang yang penjenayah tadi matilah sebab dia bunuh. Dia tu pula kena kisah. Makna ahli keluarga penjenayah berhak untuk kisah kerana dia bunuh ahli keluarga dia. Itu salah tu. Sebab itu hukuman ni tak boleh letak tangan orang ramai. Tak boleh letak di tangan orang rakyat-rakyat jelata ni. Dia kena ada satu institusi untuk urus tadbir. Kalau biar gitu, jadi orang peranda huru-hara dunia, tak puas hati buat. Tak puas hati ni balah ni. Jadi tak selesai. Okay. Walau qatalahu ajnabiyyun akhadhal warathatu ad-diyata min tarikatil jani li'amnil ajnabi. Salah. La minal ajnabi. Baris tu kena tengok La minal ajnabi. Apabila orang lain tanpa seizin segenap pemilik hak qawat membunuh si terkena qawat, maka ahli waris iaitu para pemilik qawat mengambil diat dari harta tinggalan si terkena qawat, bukan dari orang lain pembunuh itu, kerana tetapnya keamanan diri
si orang lain. 5 adik-beradik ni nak kisah penjenayah. Penjenayah ni ada musuh lain juga. Jadi 5 orang ni nak kisah, tiba-tiba dengar orang lain, dengar kawan ni kena igat dia pun, orang lain pergi bunuh dia. Ada orang pihak ketiga bunuh penjenayah. Jadi ahli waris ni mana? Ahli waris ni mana? Ahli waris nak bunuh balas tak boleh dah. Nak bunuh balas tak boleh dah. Sebab apa? Mahal tempat nak bunuh balas tu tak ada dah. Orang nak bunuh balas tu mati dah, orang lain bunuh dia. Jadi mereka ni berhak tuntut diat. Diat daripada siapa? Bukan diat daripada pembunuh. Sebab pembunuh tadi dia menghilangkan. Pembunuh mana? Pembunuh yang ketiga, orang lain yang pihak ketiga tadi dia menghilangkan hak kisah, dia kena bayar diat ke? Tak. Diat dibayar oleh keluarga si mati tadi lah. Angkilah dia. Angkilah dibayar. Atau kalau dia sendiri, kalau dalam kes ni, dia ni bunuh dengan sengaja kan boleh kisah, maknanya ambil harta penjenayah tadi, bayar kepada diat. Diat kepada orang yang tuntut hak kisah. Kerana dia boleh nak kisah dah. Bila tak boleh nak kisah, beralih kepada diat. Pihak ketiga yang dibunuh penjenayah tu, pihak ketiga tu, keluarga penjenayah tu berhak untuk kisah. Berhak untuk kisah pula. Kalau dibuktikan dia bunuh dengan sengaja, pihak keluarga penjenayah berhak untuk kisah pihak ajnabi, orang luar, orang pihak ketiga yang bunuh. Jadi waris tadi tak boleh ambil pada pihak ketiga sebab tak ada kaitan. Tak ada kaitan pihak ketiga dengan dia. Pihak ketiga nak bayar diat sebab apa? Tak ada sebab. Jadi ambil daripada tarikah harta saka penjenayah. Harta saka penjenayah sebab penjenayah ni penjenayah bunuh dengan sengaja kan. Jadi harta pesaka penjenayah itu jadi kena bayar hak diat. Habis harta saka, tak ada saka, tak ada. Tak ada. Mana? Wala yastawfil mustahiqul qawada fi nafsin aw ghairiha illa bi idnil imami aw naibihi fa in istaqalla bihi uzira. Pemilik hak qawad di dalam jenayah pembunuh atau lainnya tidak diperbolehkan melaksanakan hak qawadnya kecuali atas seizin imam atau wakil imam. Apabila dilaksanakan sendiri tanpa seizin tersebut, maka dirinya dikenakan hukuman takzir. Macam kita sebut tadi lah. Pihak yang berhak untuk qawad, 5 orang tadi seorang kata, tak apa, semua serah kat saya. Setuju tak? Setuju. Dia nak qawad. Nak qawad tu nak bunuh balas kena dapat keizinan imam. Wala yastawfil mustahiqu al-qawada, tidak boleh orang yang berhak menyempurnakan qawad fi nafsin pada hak nyawa, au ghairiha atau pihak hak lain. Kalau makna potong tangan lah, dia potong balik. Tak boleh illa bi idnil imam, kecuali dengan izin imam, izin pemerintah. Pemerintah buat tubik surat ataupun kenakan keputusan, barulah boleh dikira boleh laksana. Au naibihi ataupun wakil kepada imam, wakil pada ketua kerajaan. Fa in istaqalla bihi, kalau dia berseorangan, dia istiqlal, dia pandai-pandai buat tanpa minta izin, uzira, dikenakan hukuman takzir. Benda ke, penjara ke, rotan ikut Tatimatun, ini satu pungkasan. Makna penamat, penyempurnaan. Tatimah ni penyempurnaan. Sebenarnya makna kalau ada tatimah tu makna nak habis dah lah. Sebab nak masuk tajuk baru tu ni, tajuk murtad pula, waliyazbillah. Tatimatun yajibu indal hayajani bahri wa khawfil gharaqi ilqa'u ghairil hayawani minal mata' li salamati hayawanin muhtaramin wa ilqa'u dawabbi li salamatil adamiyil muhtarami in ta'ayyana li daf'il gharaqi wa illam ya'dhanil maliki. Waktu terjadi gelojok gelombang laut dan khawatir tenggelam, wajib melempar ke laut barang-barang selain binatang
demi menyelamatkan binatang yang muhtaram, binatang yang syarak melindungi hak kelanjutan hidupnya, dan melemparkan binatang demi keselamatan orang yang muhtaram, maksum. Maksum ni makna darah terpelihara, bukan nabi. Maksum ni makna maksum dam, terpelihara darah. Jika hanya dengan melemparkan binatang bisa disingkiri tenggelam, sekalipun pemilik barang terlempar atau binatang terlempar tidak mengizinkannya. Ni masuk berkaitan dengan ni bukan jenayah ni, tapi ada kaitan sebab bunuh. Bunuh orang kira ni. Kalau haiwan lah. Jadi katanya, apa nak buat? Yajibu inda hayajanil bahri, wajib ketika hayajanil bahri, gelojok gelora laut, wa khaufil gharaqi, dan bimbang tenggelam kapal. Laut tengah gelora. Bila gelora ni kapal memang kalau banyak barang, banyak penumpang memang dia tak selamat. Jadi kena buang apa? Ilqa'u ghairil hayawan, kena buang selain daripada binatang hidup, minal mata'i, daripada barang-barang. Jadi proses nak singkirkan supaya jadi kapal tu tak berat. Sebab berat dia semakin dalam masuk. Bila gelombang air tinggi, jadi senang air nak masuk dalam kapal. Jadi bila ringan, dia kedudukannya tinggi daripada air sikit. Jadi yang kena buang mula-mula ialah barang tu. Barang tu. Li salamati hayawanin muhtaramin, untuk menjaga keselamatan haiwan yang dimuliakan. Masuk manusia lah. Barang dulu buang. Kemudian wa ilqa'u dawabi, dan melemparkan binatang li salamatil adamil muhtaram in ta'ayyana. Kalaulah barang-barang tu selesai dah, tak ada barang dah, habis barang, bahaya lagi. Kapten kapal kata bahaya lagi ni, bahaya lagi ni. Tak nampak gelap lagi, memang tak selamat lagi ni. Kalau main air masuk gini, bukan seorang dua, habis kapal meninggal. Jadi untuk akhaffu dararain, kaedah akhaffu dararain, mesti buat perkara yang paling kurang mudarat. Maka buang binatang. Untuk jaga manusia. Untuk jaga manusia yang muhtaram. Makna buang binatang dulu lah. Cari kalau bawa binatang. Tak. Setengah orang, kalau zaman dulu iyalah. Kalau zaman sekarang orang tak bawa binatang, sekali binatang peliharaan. Binatang ni kadang orang dulu bawa untuk binatang untuk makan. Yang melih atas kapal. Tak. Kambing ke, ayam ke, apa-apalah. Jadi boleh sembelih atas kapal. Lain ni orang tak bawa dah haiwan hidup. Orang bawa beku, daging beku. Sebab ada alat untuk preserve dah tu. Dah bawa dah hak hidup, orang bawa hak siap dah. Bawa siap dah. Tunggu masuk je. Macam-macam atas kapal ni. Padang bola ada, padang bola. Timpak. Kalau cruise tu timpak. Satu tamang tema. Dah. Nak duduk atas kapal belayar seminggu. Tak ada tubik minum dia dah. Main dia atas kapal. Nak lepas main air, main bola, lepas futsal, main macam-macam. Jadi macam-macam satu perkampungan atas kapal. Jadi ketika itu dibuang binatang untuk menjaga nyawa manusia yang dihormati, muhtaram. In ta'ayyana, jika tertentu, lidaf'il gharaq, untuk menolak berlaku ke tenggelam. Wa illam ya'zanil malik, walaupun tuan tidak izin. Tuan kata barang aku mahal ni, jangan ni, baru beli barang ni. Tak, pinggang makuk mahal, barang mahal ni. Tak boleh. Bila berlaku dalam masalah ni, tuan dia izin tak izin, buang barang dulu. Walaupun barang dia kata mahal. Nampak sama juga binatang. Binatang ni mahal, binatang beli, tapi untuk menyelamatkan manusia, buang binatang. Kalau tidak, habis semua akan tak selamat. Okay? Kemudian kata pengarang, wa amal muhdaru, ini masalah orang yang darahnya tidak terpelihara, kena buang betul. Orang tak memayang. Zani muhsan, berzina muhsan. Kena buang dia. Jadi akan sebut insya-Allah pada kesempatan yang datang.
Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.